Tentang hadis Nabi SAW ni berkenaan dengan bagaimana kisah ini bermula. Diterangkan oleh baginda Nabi, dua orang ini dibangkitkan daripada mahsyar. Dua orang ini hidup sekampung, sezaman, dan dua orang ini berakan baik. Yang membezakan antara dua lelaki ini hanya satu perkara: seorang kaya dan seorang miskin. Tetapi segi kesolehan, segi ketaatan, dua-dua ini adalah seiring sekata. Tinggi sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saya ulang sekali lagi bahawa lelaki ini yang membezakan satu kaya, satu miskin. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kawan yang bersahabat baik ini tadi, dua-dua meninggal dunia. Senang cakap, mudah cerita, dulu tu matilah. Maka apabila mati, ini Nabi yang menceritakan ni. Nabi SAW menceritakan kisah ini, dibangkitkan di padang mahsyar. Di hari hisab dibangkitkan. Apabila dibangkitkan di yaumil hisab, yang si miskin ini telah selesai penghisapannya, maka ternanti-nanti rakan karib dia, rakan taulan dia, yang tinggi, yang berdiri sama tinggi, yang duduk sama rendah, kok tak ada bersama-samanya. Dalam kekhawatiran tadi, apa untung dan nasib, untung ruginya kawan saya ni? Sedangkan ketika di dunia dulu, dia sama-sama dengan aku untuk mentaati perintah Allah dan sama-sama menjauhi larangan Allah. Cuma yang membezakan, aku ni miskin, yang dia tu kaya. Dia begitu. Setelah lama penantian, akhirnya bertemu dengan kawan dia yang kaya juga. Bertemu. Di yaumil hisab ni bertemu. Maka bila bertemu, ya Allah, aku cukup risaulah dengan kau ni. Aku tunggu kamen lama, aku khawatir sangat yang kau dihumpankan di jurang sana tu. Aku nanti kau sekian lama lah. Maka orang tu, kau ni, macam bahasa kita ni, kau apa hal? Aku dah lama kat sini ni, kau ni kenapa? Ya Syekh, kata, Masya Allah, aku punya gentar di kala dihisap ni, satu ketakutan yang tidak terkira, dia kata. Sehingga ketika aku dihisap tentang harta aku, di mana sumber aku dapat, di mana aku belanjakan, menitik peluh aku. Ni Nabi cakap ni. Sehingga kan peluh aku ni sekiranya terkumpul, boleh diminum oleh 100 ekor unta dengan sekenyang-kenyangnya. Ini bukan calang-calang punya menitik peluh ni. Kalau orang gelabah puyuh ni, gelabah puyuh, saya tak tahulah istilah gelabah puyuh. Dia menitik peluh tu sampai ke badan-badan, sampai ke belakang. Tapi tak adalah sampai unta minum, boleh minum sampai 100 ekor. Ini 1 ekor, satu ekor unta pun tak kenyang. Kalau setakat peluh kita yang menggelabah lah, immigration tanya tu, tak adalah sampai macam tu sekali. Paling kuat terkencing lah agaknya lah kan. Kerana ketakutan itu normal bagi manusia. Kerana takutnya begitu rupa, menggigil. Tapi dia punya menggigil dan takutnya ni tadi, berpeluh. Ni Nabi cerita ni. Sehingga kalau diminum peluh dia ni 100 ekor unta. Kalau kucing minum tu dia nyak-nyak tu tak adalah pelik sangat. Sebab minum kucing tu satu dalam satu piring dia. Dia unta tu. Kami saya ni tak adalah unta, tapi saya tengok dulu waktu kat kampung dulu kecil-kecil tengok lembu minum. Satu baldi tu. Kalau waktu saya korban tu binatang tu kan, lembu minum tu 1 ember. Kan saya suruh anak saya, kalau apa nama bagi lembu ayam lembu tu minum, bagi minum bubuk. Tapi unta katanya lebih dahsyat daripada tu, orang pasti tak pernah minum. Tapi tengoklah kat YouTube tu macam mana unta minum keluar tu. Ni 100 ekor unta. Balau. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa yang dirumuskan di sini kan, harta yang kita ada ni, kita gunakanlah, kita infakkan untuk jalan agama. Sebab jalan agama pun dah penuh dia macam tu. Apatah lagi kalau kita dapat sumber daripada yang bukan-bukan, dijalankan, ditebarkan daripada sumber yang bukan-bukan. Tak tahu di mana duduknya kita.
sumber. Kalau yang bukan-bukan tu saya tak payah nak cerita panjang lah, tuan-tuan pun faham lah. Ditebarkan pada cerita yang bukan-bukan, tak apalah nak saya nak cerita yang detail, tuan-tuan pun faham lah. Benda buruk dengan baik takkan tuan-tuan tak faham. Antara siang dan malam takkan tuan-tuan tak faham. Dalam Islam ni, dia tidak membenci kepada kekayaan. Sebab hadis Nabi SAW, dia memberitahu bahawa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bermakna kita ni lebih mulia memberi daripada meminta-minta. Meminta ni bermakna yang memberi dalam golongan yang kaya, tetapi berpada-pada. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya nak cerita pada tuan-tuan ni tentang soal harta. Satu ketika baginda Nabi SAW dengan para sahabatnya ni, dia dalam, tidaklah diterangkan berapa ramai, duduknya di mana, taklah begitu detail. Namun dalam kisah itu, sahabat dan baginda Nabi SAW duduk bersama. Maka Rasulullah SAW, dia telah meminta satu orang sahabatnya, saya minta maaf sangat, saya tak dapat poin siapa nama sahabat tu, tapi sahabatlah yang di kalangan mereka itu, kata dia, cuba engkau pergi ke rumah si fulan, sampaikan salam aku yang mana aku nakkan susu unta daripadanya. Gitu. Maka orang tu pun pergilah, kan, kata dia, jumpa dengan orang yang tuan punya unta. Dia memberitahu bahawa Nabi SAW tak suruh aku ni. Aku wakil baginda Nabi SAW untuk minta susu unta. Maka orang tu bingkas bangun. Aku tak bagi. Aku tak bagi. Tak apalah kalau kau tak bagi, tak apalah, saya akan maklumkan kepada baginda Nabi SAW. Maka dia pun balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah menemui si fulan tu, tapi dia tak sedia untuk bagi susu yang sebagaimana yang Tuhan hajatkan. Tak apalah, kalau macam tu, cuba pula engkau pergi ke rumah si fulan pula ni, sampaikan salam aku berhasrat untuk minum susu itu. Jadi kawan ni tadi pun pergi ke rumah orang yang kedua untuk minta susu unta. Dia terangkanlah, baginda Nabi SAW telah mengutuskan aku ni untuk minta pada Tuhan agar memberi kepadanya susu unta. Bila dia dengar daripada wakil ni tadi, Rasulullah dah, Masya Allah, Ya Allah, Tuan boleh ambil susu unta yang bonggol merah, yang tidak berbonggol, berbanyak mana pun tuan nak ambil susu, perahlah. Tapi tuan mungkin segan, perah sendiri, jom kita perah sama-sama. Jadi dia perah susu unta. Jis, perah susu unta macam mana Jis? Kau tunjukkan je. Tak tahu susu kambing, macam mana perah susu kambing? Berikan macam tu lah. Macam mana kau, dia ada susu kambing tu, dia perah. Lagi betul, macam tu lah cara dia. Tapi ni susu unta dah. Maka dibawa sebanyak mana, tidaklah dimaklumkan. Maka diberi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini susu daripada si fulan. Maka baginda terus mengangkat tangan. Wahai Allah, engkau berilah rahmat rahim kepada si fulan yang memberi susu unta, dan engkau berilah kekayaan yang melimpah ruah kepada orang yang menolak permintaanku daripada memberi susu unta. Ajib kan doa dia kan? Kemudian orang yang membawa susu tadi, ya Rasulullah, aku dah mintakan ni, 2 tempat aku minta, takkanlah Tuhan tak doakan untuk diri aku. Maka dia tu, Rasulullah pun doa, kau berilah kerahmatan rahim kepada si fulan ini. Orang yang kedua yang memberi susu unta, Nabi SAW tidak doa untuk beri kepadanya kekayaan yang melimpah ruah, tidak. Tetapi beri rahmat dan barakah. Yang tak bagi ni pula, bagi kekayaan yang melimpah ruah. Kita pun tak faham. Rupa-rupanya Tuhan, bila kekayaan didoakan tu tadi, berkaitan dengan cerita yang pertama. Kawan berpeluh ke immigration kerana apa? Dihisap hartanya satu persatu.
Memang berbentuk doa. Berdoa Rasul. Tetapi tuan-tuan nilailah doa ini bagaimana. Nilai doa tu bagaimana. Bermakna bagi dia melimpah ruah. Jaga engkau nanti ke hari hisab. Sebab aku minta engkau tak bagi. Biar engkau kaya tak apa. Berpaluh nanti engkau ke hari hisab. Yang sedangkan yang kedua tadi tu bagi rahmat, barakah kepada orang yang bagi minum susu itu. Saya nak tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan nak rahmat, barakah ataupun nak kaya melimpah ruah ni? Saya nak tanya tuan-tuan ni, ni kan Azri nak melimpah ruah, nak barakah ke, nak rahmat ke, nak harta melimpah ruah ni? Syafi'i? Barakah, rahmat. Oh gitu. Jaga? Iyalah berkah rahmat. Rahmat barakah tu dua lah tu. Kaya pun nak. Kaya barakah. Nak kaya barakah. Jadi kalau begitu kan untuk tuan nak rahmat dan barakah, bagi nama sekarang untuk kita pelajaran Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bagi nama. Insya-Allah.